Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yanbaghi li jalali wajhika wa li azimi sultanik. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala fis sama' wa huwas samiul alim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa naf'a wal intifa' wal ifadah wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih ibtigha'a wajhillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi lillahi ta'ala. Yang dihormati para pegawai dan sukarelawan Masjid Negeri Sultan Ahmad I, tuan-tuan guru, para alim ulama, para habaib, muslimin muslimat, hadirin hadirat, tuan-tuan puan-puan, mudah-mudahan dirahmati Allah sekalian. Malam ini kita membicarakan satu tajuk ataupun satu perspektif baru untuk kita memandang pandemik yang sedang berlaku ini, iaitu berkenaan virus. Adakah ianya tentera Allah? Tajuk ini adalah untuk kita nak meraihkan kepelbagaian pandangan tentang mengapa pandemik ini berlaku. Kita maklum bahawa begitu banyak ditularkan idea-idea mengapa ia terjadi. Ada kata ini kerja Yahudi, ini Dajjal, ini Ya'juj Ma'juj, ini kerja-kerja Illuminati, Freemason, WHO, IMF, Bill Gates, Rothschild, Benedictine Order dan macam-macam lagi. Namun ada satu sudut pandangan yang lain yang asalnya disuarakan oleh salah seorang jemaah kita yang bertanya, adakah kemungkinan pandemik, penyakit ataupun virus yang sedang melanda kita ini sebahagian daripada tanda-tanda kemurkaan Allah? Maka ini yang akan kita bincangkan. Pertama, hadirin hadirat sekalian, kita melihat apa yang dimaknakan sebagai virus. Virus ini benda beracun, benda yang terhasil akibat daripada tindak balas kimia. Jadi virus ini terbentuk daripada gabungan asid nukleik yang dibendung oleh salutan protein. Benda ni agak teknikal sikit lah. Namun secara umumnya tidak ada rawatan khusus untuk jangkitan virus. Virus dirawat dengan antiviral dan dicegah dengan vaksin. Dan antiviral ini dia bertindak merawat simptom jangkitan dan dia meningkatkan balik sistem imun badan kita supaya badan kita sendiri boleh berlawan dengan tentera ini. Dia macam umpama satu pertempuran jugalah. Jadi virus tidak boleh dibunuh dengan antibiotik, kita hanya boleh mencegah saja. Maka melihat kepada modus operandi virus yang duduk dalam badan manusia ini, tidak dapat kita nafikan dia macam tindak balas daripada serangan tentera yang datang untuk merosakkan badan kita. Perbincangan kita ini tidak boleh tidak bertitik tolak daripada surah An-Nahl ayat 112. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnah ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan fakafarat bi an'amillah fa'adzaqaha Allahu libasal ju'i wal khawfi bima kanu yasna'un. Kita mulakan daripada situ perbahasannya. Dan Allah memberikan satu contoh sebuah negeri yang dulunya aman, damai, tenteram, hijau, ranau, subur, makmur, gemah ripah, loh jinawi, toto titi, tenteram, ketorah harjo. Luar biasa mewah rezeki dalam negeri itu, yang mana rezekinya pula kata Allah, ya'tiha rizquha ragadan min kulli makan.
rezekinya aku beri didatang dari setiap sudut negeri itu. Atas tanah aku beri rezeki, bawah tanah ada rezeki, dalam air semua aku beri rezeki. Tetapi kata Allah Ta'ala, fakafarat bi an'amillah, masalah penduduk negara itu dia tidak terima kasih atas segala yang aku berikan kepada mereka. Lantas apa balasan yang Allah kurniakan atau Allah Ta'ala berikan? fa'adzaqahallahu libasal ju'i wal khauf, maka kata Allah, aku pakaikan mereka dengan dua pakaian. Bahasa Quran begitu indah. Aku sarungkan rakyat negara itu dengan dua pakaian, satu ju', satu lagi khauf. Apa makna ju'? Lapar. Lapar ini simbol kepada ekonomi. Tidak ada orang boleh menafikan bahawa pandemik COVID-19 memberi kesan yang sangat besar dan menggegarkan satu dunia, bukan sekadar dari sudut ekonomi, bahkan kesihatan, keselamatan, sosial, pendidikan dan macam-macam lagi. Bank Dunia dengan rasminya mengumumkan kemelesetan ekonomi tahap global yang mungkin lebih teruk daripada krisis kewangan tahun 1929 yang pernah digelarkan sebagai The Great Depression, lebih teruk lagi. Dan dalam konteks tanah air kita ini, ya, ekonomi kita sedang sakit. Antara petunjuk tahap kesihatan ekonomi, kita melihat kepada IP. IP ni indeks PLOPO ataupun leading index. Yang kedua, kita tengok kepada indeks harga pengguna ataupun consumer price index. Mengambil kira prestasi tahunan IP yang lemah, memang dijangkakan ekonomi akan kekal dalam trajektori penguncupan untuk bulan-bulan yang mendatang. Dan dijangka pertumbuhan keseluruhan KDNK untuk tahun ini mungkin boleh capai ataupun sampai kepada negatif 4.7%. Sebab itu ini kita kena berdoa. Kita berdoa supaya ekonomi dapat catatkan pemulihan positif pada tahun 2021 dengan langkah-langkah yang telah disusun oleh pihak pemerintah, langkah fiskal, monetary, kewangan cukup besar dan bagai-bagai lagi. Sebab itu sekarang orang susah ramai orang susah. Yang kedua, Allah Ta'ala sebut, aku pakaikan pada penduduk negara itu khauf. Apa makna khauf? Takut. Aku berikan pada mereka takut. Siapa sini yang tak takut? Tuan-tuan semua takut ni. Berani gagah-gagah ke diri datang masjid ni. Takut. Semua bertopeng belaka. Takut kena bayar 1,000. Takut juga. Takut tidak ada masalah. Kita risau masyarakat kita dipanggil paranoid. Paranoid ini takut tak tentu arah. Macam masa mula-mula kena coronavirus dulu, masa tu belum nama COVID-19 lagi. COVID-19 ni nama baru, bulan Februari tahun lepas baru bubuh COVID-19. Bulan Januari 25 hari bulan tahun 2020, kita masa tu panggil coronavirus lagi. Zaman tu orang paranoid, bukan takut, paranoid. Sebab katanya penyakit ni datang pada Wuhan, China. Habis orang kita tengok Cina takut masa tu, nampak Cina lagi, jemput Cina lagi. Ada kawan saya berniaga, dia kata tak tahu betul ke tidak, orang nasi goreng Cina pun orang takut nak order sampai begitu. Punya itu paranoid namanya, nasi goreng Cina. Saya ingat lagi masa PKP 1.0 bulan Mac tahun lepas, orang kita punya paranoid luar biasa. Pergi kedai, balik bawa duit, basuh dulu. Punya takut basuh duit. Pergi stesen minyak, isi minyak, pegang nozzle tu termenung dulu, boleh pegang tak. Punya takut. Dan itu yang Allah Ta'ala sebut, aku pakaikan takut pada negara itu, pada penduduk negara itu. Takut tak ada masalah, kita tak nak paranoid ataupun germofobia, orang yang terlampau geli dengan kuman. Kerana terlampau geli dengan benda tak nampak, itu mental illness, penyakit mental. Dia panggil sebagai obsessive compulsive disorder, OCD, yang kalau tak dikawal boleh jadi gila.
Boleh jadi gila, terlampau paranoid ini. Sebab itu musim wabak, Nabi suruh amalkan satu doa, Allahumma inni a'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam. Ya Allah, jauhkan aku daripada sopak, jauhkan daripada junun. Junun ni gila. Salah satu yang Nabi minta, jauh pada gila. Dah ada dah orang Malaysia terjun flat, ada dah bunuh diri, ada dah, boleh membawa kepada gila. Jauhkan aku dari sopak, dari gila, dari kusta dan apa juga wabak yang sedang melanda. Ini hadis riwayat Abu Daud. Sebab itu tuan-tuan, itu takut kita sendiri. Tak kira hak kita hak ditakut-takutkan lagi ni, lagilah banyaknya. Ditakut-takutkan satu hal lagi. Teman ni cakap anak beranak, baru-baru ni saya ke Indrapura, nampak melentang spanduk, bapak spanduk pergi jalan, awas, lokasi ini ada kes COVID-19, anda mungkin mangsa seterusnya. La ilaha illallah. Ditakut-takutkan pula. Bila kita tanya, apa awak buat banner ni menakutkan orang ayat awak ni, ngapa tak taruh doa semoga kita dijauhkan, contoh begitulah. Oh, dia jawab, dok, kamu tak nakutkan, sekadar nak memperingatkan. Tak apalah, masjid negeri lepas ni nak buat spanduk gantung depan masjid, awas, neraka itu sangat panas, anda mungkin penghuni neraka. Ambil perasaan tuan-tuan. Allah Ustaz, doa je lah yang baik-baik, doakanlah yang baik-baik, mudah-mudahan ya. Anda mungkin mangsa seterusnya. Takut dan ditakut-takutkan lagi. Dan itu adalah janji Allah, dipakaikan takut pada rakyat negara itu. Saya sering sebut di mana-mana, takut tak ada masalah, tetapi perlu dibezakan antara fear and danger. Dua benda yang berbeza. Danger, bahaya ada, tapi ketakutan pada bahaya itu kalau tidak dikawal juga boleh merosakkan. Kalau kita nak cerita bahaya, ini statistik. Tiap-tiap hari 18 orang mati kemalangan jalan raya di Malaysia. Setiap 1 jam 20 minit akan ada satu orang Malaysia mati kerana kemalangan maut. Tiap-tiap hari purata 11 orang mati melibatkan motosikal, kemalangan motosikal. Persatuan Anak Yatim Malaysia, Peryatim, menganggarkan 300,000 anak-anak akan jadi yatim disebabkan kemalangan jalan raya. Dan secara perbandingan, Malaysia berada di tempat ke-47 daripada 174 negara yang tinggi kadar kemalangan. Adakah disebabkan kematian disebabkan kemalangan itu tinggi, lalu kita keluarkan satu ketakutan supaya jangan bawa motor, jangan bawa kereta, semua don't ride, stay at home. 3 bulan kita tengok supaya statistik kemalangan menurun, lepas tu kita bawa balik, aksiden lagi. Ya, selama mana orang itu ada awareness, orang tu ada PPE-nya dengan topeng dan sebagainya lagi, maka sudah pastilah benda tu akan sedikit berbeza. Ini bukan kita mempertikai, tidak, tetapi menggambarkan bagaimana takut itu pakaian Allah Ta'ala berikan kepada negara yang diturunkan malapetaka ini. Sebab itu hadirin hadirat sekalian, ada perkaitan yang sangat jelas berdasarkan hadis-hadis Nabi bahawa apa juga pandemik ataupun epidemik itu adalah azab. Sangat jelas perkaitannya. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam kitabnya Bazlul Mal'un fi Fadli Ta'un, dalam kitab dia itu, dia buat satu fasal. Fasal yang pertama dia buat tentang fi bayan kaunihi zajran ala man madha. Fasal pada menjelaskan bahawa wabak adalah kemurkaan ataupun azab Allah terhadap golongan-golongan terdahulu. Memang ada dibahaskan. Wabak biasanya dia berkait rapat dengan azab. Kemudian Al-Hafiz Ibn Hajar bawakan satu hadis riwayat daripada Imam Ahmad, inna hadzal waja' rijsun wa azabun au baqiyatu azabi habibun syakkun fihi uzziba bihi nasun qablakum
wabak adalah najis, ianya adalah azab, dan juga sisa azab yang dengannya lah Allah membinasakan orang-orang sebelum kamu. Fa idza kana bi ardin wa antum biha fala takhruju minha, maka bila terjadi wabak di tempat kamu dan kamu berada di situ, jangan kamu tinggalkan tempat itu. Dan bila kamu mendengar terjadi wabak di tempat lain, jangan kamu memasukinya. Itu hadis kita biasa dengar, tetapi yang disebutkan adalah wabak adalah azab. Itu Nabi sebutkan. Dalam Sahih Al-Jami' pula dijelaskan bahawa wabak ini dia akan pergi, dia akan datang balik. Dia akan pergi, dia akan datang balik. Inna hazal waba rijzun ahlakallahu bihil umamu qablakum wa qad baqiya minhu fil ardi syai'un yaji'u ahyanan wa yadhhabu ahyana. Wabak ini adalah penyakit dan juga azab yang dengannya Allah musnahkan umat-umat sebelum kamu, dan ia masih berbaki di atas bumi ini, dan kadang-kadang dia datang, kadang-kadang dia menghilang, kata Nabi. Sebab itu kalau kita rujuk Quran, sememangnya umat-umat terdahulu Allah turunkan wabak untuk nak mengajar mereka. Itu tak dapat kita nafikan. Sebagai contoh, orang Yahudi sampai sekarang dia ada sambut satu perayaan, dia panggil Passover. Dia orang panggil Pesah, kita panggil, orang putih panggil Passover. Sehari sebelum Passover, 14 hari bulan Nisan, ini bulan Yahudi, dia akan buat ta'anid bi kharat ataupun ta'anid bi kharim, iaitu ibadat puasa. Ini yang cerita punca Nabi datang ke Madinah. Nabi tengok puak-puak ni puasa itu. Nabi tanya, "Apa mu puasa?" "Kami puasa sebab bersyukur atas Tuhan bantu kami." Puasa itu dipanggil ta'anid bi kharat. Yang kita sekarang Nabi kata, aku lagi berhak Nabi Musa bandinganmu, mulai hari ini kita puasa. Itu yang Ashura itu. Jadi kenapa orang Yahudi sambut perayaan itu? Dia mengenang dan juga bersyukur kerana dia diselamatkan oleh Allah. Pertama, kerana dia ni diselamatkan daripada jadi hamba di Mesir selama 210 tahun. Akhirnya mereka berhijrah ke Kanaan selepas Allah turunkan wabak yang dipanggil sebagai Maqat Mizrayim ataupun wabak Mesir, atau ada yang panggil Esha Makot, 10 wabak, 10 plagues. 10 wabak ni pernah turun di Mesir, dan Allah Ta'ala ada sebut secara umum dalam Quran. Fa'arsalna alaihimut tufan wal jarada wal qummal wad dafadi'a wad dama ayatin mufassalatin fastakbaru wa kanu qauman mujrimin. Allah Ta'ala sebut dalam Quran, dan aku hantarkan kepada orang Mesir taufan, belalang, kutu, katak, darah sebagai tanda-tanda bukti yang jelas dan nyata, tapi mereka tetap sombong, takbur dan derhaka. Surah Al-A'raf ayat 133. Quran tidak memperincikan apa wabak yang berlaku di Mesir, tetapi dalam kitab Taurat ada direkodkan secara terperinci. 10 wabak itu, pertama, sungai dan punca-punca air di Mesir semua bertukar menjadi merah. Dalam bahasa mereka dipanggil dam. Ini ada dalam Exodus chapter 7 verse 14 sampai 25. Yang kedua, katak, berjuta katak diturunkan di Mesir sehingga merosakkan ekosistem. Yang ketiga, kutu, berjuta kutu banyak, dan itu wabak. Kemudian yang keempat, lalat. Yang kelima, penyakit pada ternakan. Yang keenam, bisul yang tak boleh diubat. Yang ketujuh, ribut hujan batu yang membawa api. Yang kelapan, belalang, jutaan belalang. Kemudian diberikan kegelapan, siang pendek malam panjang. Dan yang ke-10, makat beqarat, kematian anak-anak sulung. Semua anak sulung yang mati, yang lahir semua mati belaka pada tahun itu. Jadi ini wabak 10 yang Allah Ta'ala turunkan.
Inilah yang kata para ulama, tidak dapat kita menafikan bahawa penyakit wabak ada kena-mengena dengan malapetaka daripada Allah sebagai balasan atas kejahatan manusia. Macam contoh virus ini misalnya, untuk mengatakan virus ini tentera Allah tidak keterlaluan. Sebab dalam Quran surah Muddathir ayat 31, wa ma ya'lamu junuda rabbika illa huwa, dan tiada yang mengetahui tentera Tuhanmu melainkan Allah sahaja. Allah sebut ada makhluk-makhluknya ini yang merupakan tentera-tentera dia. Sebagai contoh, air itu tentera Allah yang telah menenggelamkan kaum Nuh kerana mereka engkar kepada arahan Nabi Nuh, dan Allah rekodkan dalam surah Al-Ankabut ayat 14. Angin juga tentera Allah ketika Allah menghempaskan kaum Ad yang sangat sombong dengan kemajuan disebabkan mereka boleh membina bangunan-bangunan tinggi dan empangan yang begitu kukuh. Allah rekodkan didatangkan angin, hancur semua. Itu dalam surah Al-Haqqah ayat 6 sampai 8. Kilat dan petir ini juga tentera Allah, yang mana Allah Ta'ala sebut kilat dan petir inilah yang menyambar kaum Samud kerana mereka semua sombong kepada Allah, akhirnya semua mati terbakar. Surah Hud ayat 68. Tanah itu juga tentera Allah, yang mana tanah ini pernah menelan kaum Nabi Lut yang sangat berselera sesama laki-laki, tidak minat langsung pada orang perempuan, mengenepikan orang perempuan. Allah menenggelamkan, menterbalikkan mereka, tertimbun semua jadi kubur, dan kawasan itu kekal sekarang dipanggil sebagai Laut Mati, Dead Sea, sepadan antara Jordan dengan Israel. Itu disebutkan dalam surah Al-Hijr ayat 73 sampai 76. Haba panas itu juga tentera Allah yang pernah membakar kaum Madian kerana mereka suka menipu dalam urusan jual beli. Semuanya akhirnya mati, mati kehausan dan mati kepanasan. Itu direkodkan dalam surah Al-Hajj ayat 44. Laut itu juga tentera Allah yang pernah terbelah dan menenggelamkan Firaun yang sombong dan mengaku dia adalah Tuhan. Itu direkodkan dalam surah Al-Baqarah ayat 50. Burung ababil itu tentera Allah, sebagaimana kita tahu kisahnya dalam surah Al-Fil. Walaupun mereka itu hanya sebesar burung pipit sahaja, tetapi telah menjadikan tubuh badan Abrahah dan tentera bergajahnya semua berlubang-lubang, akhirnya mati bergelimpangan bagaikan daun yang dimakan ulat. Dan begitu juga nyamuk, itu juga tentera Allah yang pernah membunuh salah seorang manusia paling sombong di dunia, namanya Namrud. Sebab itu tentera Allah ni Allah Ta'ala sebut wa ma ya'lamu junudan rabbika illa huwa, dan tidak ada yang kenal tentera Tuhan melainkan aku saja, kata Allah Ta'ala. Yang penting hadirin hadirat sekalian, wabak dan juga musibah itu berpisah tiada, takkan berpisah. Kata Ibn Umar radhiyallahu anhumah, dia pernah dengar Nabi berpesan, ya ma'syaral muhajirin khumsun iza betulitum bihinna wa a'udzu billah an tudrikuhunna. Wahai orang-orang muhajirin, kata Nabi, ada 5 perkara kamu semua akan diuji dengan perkara ini, dan aku berlindung kepada Allah supayanya ianya tidak berlaku di kalangan kamu masa ini. Nabi sebut banyak, antaranya kata Nabi, lam tazharil fahishata fi qaumi qattu hatta yu'linu biha illa fasha fihi mutta'un wal awja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Daripada 5 perkara, salah satu Nabi sebut, ingat, apabila zina berleluasa secara terang-terangan, maka akan tersebarlah wabak, iaitu ta'un, dan juga al-auja' allati lam takun madat fi aslafihim alladhina madaw. Pertama wabak, yang kedua penyakit yang tidak pernah diturunkan pada manusia sebelum kamu.
hadis dalam Sunan Ibnu Majah. Sebab itu tuan-tuan sekalian, kita tidak dapat menafikan bahawa ada kaitan yang rapat antara virus ini dengan peringatan daripada Allah. Itu kita tak dapat menafikan. Sementara ada teori-teori yang lain, tu silakanlah, konspirasi dan bagai-bagai, tak ada masalah. Itu spark of ideas, tak ada masalah. Tapi salah satu juga yang kita tidak boleh mungkiri, bahawa ianya adalah peringatan Allah. Bayangkanlah tuan-tuan, negara-negara barat yang selama ni mendabik dada sebagai negara-negara maju, kebal dari segi macam-macam, modernnya, dari segi pertahanannya, dari segi pendidikannya, dari segi kesihatannya, melutut menangis dek kerana pandemik ini, menangis. Amerika dulu gagah perkasa, tak nak pakai topeng, pakai ke? Pakai juga. Semuanya melutut bila berhadapan dengan pandemik ini. Keegoan negara-negara maju dirobek, disiat dan begitu rapuh sekali apabila COVID-19 ni merebak terlampau pantah dan kematian tu naik mendadak tiap-tiap hari. Ada satu negara di Eropah, Itali mendahului senarai blok negara Eropah yang paling awal menerima kesan akibat COVID-19. Padahal mereka sebelum itu tepuk dada, bangga, mendabik dada, mengatakan mereka mempunyai kemudahan kesihatan dan perubatan yang terbaik di dunia. Maka disitulah kita melihat Allah Ta'ala nak menunjukkan, mu besar ke aku besar? Siapa besar? Tuan-tuan sekalian, dalam konteks COVID-19 tidak keterlaluan kalau kita mengatakan, kalau dari sudut tanda-tanda kiamat, tidak keterlaluan kalau kita mengatakan ia ada kemungkinan berkait dengan salah satu makhluk yang Nabi sebut akan muncul, iaitu dia panggil dabbatul ard. Dalam Al-Quran dan juga dalam hadis terdapat satu isyarat yang Allah Ta'ala berikan tentang bakal wujudnya binatang melata yang disebut dabbatul ard. Allah Ta'ala sebut dalam surah An-Naml ayat 82, wa idza waqa'al qawlu alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ard tukallimuhum anna an-nasa kanu biayatina la yuqinun. Bila sampai masanya aku hukum manusia, aku keluarkan kepada mereka sejenis binatang daripada bumi, yang mana binatang itu akan menyatakan kepada mereka bahawa, hei manusia, kamu tidak yakin lagi kepada keterangan dan pengajaran Allah. Surah An-Naml ayat 82. Mungkin ada di kalangan tuan-tuan yang mengaji bab tanda-tanda kiamat akan bertanya, ustaz, takkan dabbatul ard dah keluar? Sedangkan kan dabbatul ard ni dia keluar selepas Imam Mahdi, selepas Dajjal, selepas asap 40 hari, selepas gempa 3 penjuru bumi. Begini kita jelaskan, tanda besar kiamat tidak ada kesepakatan ulama dia akan berlaku ikut turutan, tidak ada kesepakatan. Hak kita mengaji dulu mungkin mula-mula Imam Mahdi, yang kedua Dajjal, begini-begini, tidak mesti. Sebab itu perselisihan para ulama tentang mana dulu ini tak pernah selesai. Bahkan jangankan para ulama, para sahabat dulu-dulu pun tak pernah sepakat apa yang berlaku dulu. Dalam kitab Tahzibut Tahzib ada catatan daripada Abu Zur'ah. Abu Zur'ah ini ulama tabi'in. Dia tak pernah jumpa Nabi, tapi dia pernah jumpa Sayyidina Ali. Kata dia pernah ada 3 orang daripada kalangan sahabat, Marwan bin Hakam dan beberapa orang lagi, duduk membicarakan tentang tanda-tanda kiamat. Jadi mereka dengar Marwan diriwayatkan satu hadis bahawa tanda-tanda kiamat ini yang pertama sekali keluar adalah Dajjal. Dia berceramah lah, dia cerita Dajjal. Ceramah ini didengar oleh Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu anhuma. Dia pun komen, dia kata Marwan ni cakap satu benda yang tak berapa betul.
Aku ni, kata Abdullah, aku hafal daripada Nabi satu hadis dan aku tak akan lupakan. Nabi sebut, inna awwalal ayati khurujan tulu'us syamsi min maghribiha. Kata Abdullah bin Amr al-As, aku dengar Nabi sebut tanda kiamat yang pertama adalah terbit matahari daripada barat. Bayangkanlah, ini hadis riwayat Muslim. Jadi tidak ada ketetapan. Ada orang dia tahu, kita yang mengaji, tanda kalau terbit matahari dari barat terus kiamat dah kalau kita. Tak. Dia punya susunan ini perselisihan begitu dah, begitu lama berlaku. Di kalangan ulama-ulama moden pun sama. Yusuf Wabir, dia buat kitab Asyratus Sa'ah, dia letak Dajjal nombor 2. Dr. Umar ni apa nama, Dr. Umar Sulaiman Al-Asqar, dia buat kitab Al-Yaumul Akhir, dia letakkan Dajjal yang ketiga baru turun. Dr. Yusuf Wabir dia letakkan Ad-Dukhan ataupun asap, tanda yang ke-6. Dr. Umar letak tanda yang kedua. Jadi tidak ada kesepakatan. Maka tidak mustahil Dabatul Ard ini adalah makhluk yang Allah Ta'ala janjikan dia akan datang melakukan sesuatu kepada kita. Apa yang dia buat? Dalam Quran Allah Ta'ala sebut akhrajna lahum dabatan minal ardi tukallimuhum. Para ulama biasanya dia akan menterjemahkan tukallimuhum ini, mereka mengatakan kami keluarkan binatang melata dari bumi, tukallimuhum, yang akan bercakap kepada manusia. Kenapa diterjemahkan tukallimuhum itu sebagai bercakap? Tukallimuhum ay tunabbi'uhum. Ini pendapat berdasarkan qiraat Ubay bin Ka'ab. Tetapi ada ulama juga mengatakan tukallimuhum itu bukan bercakap, tetapi melukakan. Binatang tu datang, dia mencocok kita. Pendapat ini diperkuatkan dengan qiraat taklimuhum. Huruf ta difathahkan dan huruf kaf disukunkan, diambil daripada perkataan al-kalmu, maknanya adalah luka. Jadi agak cocok-cocok jarum bagai ni, luka, dia akan melukakan kita. Tukallimuhum. Tapi ini, pendapat ini tidak ramai ulama yang berpegang, sebab zaman itu belum ada suasana kita sekarang. Majoriti ulama mengatakan binatang tu akan bercakap dengan kita. Apakah percakapan dia kepada kita? Binatang tu kata annana sakanu bi ayatina la yuqinun. Sesungguhnya manusia tidak lagi yakin dengan ayat-ayat Allah. Jadi itu dia akan pesankan pada kita. Ada satu hadis Nabi pernah beritahu kepada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, salasun idza kharajna la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira. Ada 3 perkara, kalau dia dah keluar tidak lagi guna sebarang keimanan atau kebaikan yang kau laksanakan. Tulu'u syamsi min maghribiha wad dajalu wadabatul ardi. Nombor 1, terbit matahari daripada barat. Yang kedua, kalau dah keluar Dajjal. Yang ketiga, kalau dah keluar Dabatul Ardi, binatang bumi ini. Hadis dalam Sahih Muslim. Dan Nabi pernah menyebut binatang ni dia akan beri tanda pada manusia. Kata Abu Umamah, Nabi menyebut takhrujud dabatu fatasimun nasa ala kharatimihim thumma yaghmuruna fikum hatta yashtariya ar-rajulul ba'ir fayaqul mimman ishtaraitahu fayaqul ishtaraituhu min ahdil mukhattiyina. Nabi cerita akan keluarlah, kata Nabi, binatang melata itu, dan dia akan memberikan tanda kepada hidung manusia. Apa tuan-tuan nak kaitkan? Binatang itu akan memberi tanda pada hidung manusia, sehingga tanda itu menjadi banyak di tengah-tengah kamu. Sehingga kan apabila seseorang membeli unta dan kita bertanya kepada dia mimman ishtaraitahu, mu beli di mana unta ini?
Maka orang tu jawab, ishtaraituhu min ahadil mukhattiyina. Kawan beli unta ni daripada mamat hak hidung ada tanda itu. Dek kerana dilukakan oleh dabbatul ard ini. Tak tahulah ke esok lepas cocok ke vaksin tu hidung kita berbelang pun, wallahu alam, tak tahu kok jadi berbelang belaka hidung, kau tak tahu cerita. Tapi benda ini akan berlaku. Ini hadis dalam Musnad Imam Ahmad. Bagaimanakah cara dabbatul ard ini muncul? Ini juga kalau kita nak kaitkan dengan apa yang berlaku, ada keterkaitan. Nabi cerita binatang ni dia akan keluar 3 kali. 3 kali. Sekali dia keluar di sebahagian lembah, kemudian dia bersembunyi. Kemudian dia keluar pada sebahagian kampung, disembunyi lagi. Kemudian dia akan muncul di mana? Masjidil Haram, kata Nabi. Agak gelombang pertama, gelombang kedua, gelombang ketiga lah agaknya, na'udzubillah, mudah-mudahan bukan. Dan ini disebutkan dalam hadis Huzaifah bin Asid, riwayat Al-Hakim, yang disepakati oleh Imam Az-Zahabi dalam kitabnya Takhsil Mustadrak. Juga ada riwayat daripada Huzaifah dan juga Imam Tirmizi dan Al-Hakim, yang mana disebutkan ad-dabatu yakunu laha salasu kharajatin min dahri. Ad-dabah itu, kata Nabi, akan keluar 3 kali. Fatakhruju kharjatan fi aqsal Yaman hatta yafshuwa zikruha fi ahli al-badiyah wala yadkhulu zikruha al-qaryata thumma takmunu zamanan tawilan ba'da zalika. Pertama, kata Nabi, dia keluar di kampung-kampung yang terpencil. Pada kali itu berita keluarnya tidak terdengar. Ad-dabah akan duduk di sana pada waktu yang sangat lama. Thumma takhruju ukhra qariban min Makkah fayabshu zikruha fi ahli al-badiyah wa yafshu zikruha bi Makkah thumma takmunu zamanan tawila. Kemudian dia akan keluar pula gelombang kedua di tempat lain. Maka berita keluarnya dabah itu telah pun tersebar, telah pun viral ketika itu, dan ceritanya nanti akan sampai ke Mekah, kata Nabi. Thumma bainan nasu yawman bi'a'zamil masajidi 'ala Allah hurmatan wa khairiha wa akramiha 'ala Allah al-masjidil haram lam yaru'hum illa nahiyatal masjid tarbu ma baina rukni wal maqami ila babi bani makhzum ala yaminil kharij minal masjid. Nabi sambung lagi, ketika manusia sedang berada dalam masjid yang paling agung, masjid yang paling mulia di sisi Allah, iaitu Masjidil Haram, dabah ini tidak akan membiarkan seorang pun di antara mereka. Dia akan ganggu semua. Agak jadi kosong pula lah Masjidil Haram ketika itu. Famfadda nasu anha syatta wa ma'a wa thabata laha isabatun minal muslimin wa arafu annahum la yu'jizullaha fa kharajat alaihim tanfudu an ra'sihat turab. Apabila melihatnya sebahagian besar orang yang terpandang dabah ini kucak kacir, huru-hara, mereka semua melarikan diri. Akan tetapi sebahagian kecil orang-orang yang beriman tetap berdiam pada tempatnya, kerana mereka mengetahui bahawa mereka tidak boleh melarikan diri daripada takdir Allah. Fabadat lahum fahallat wujuhahum hatta tarakatha ka'annaha al-kawakibud durriyah. Kemudian ad-dabah akan pergi daripada mereka, pergi kepada mereka. Dabah akan menyolek wajah mereka sehingga wajah mereka menjadi seperti bintang yang berkilauan. Oh, ini wallahu a'lam lah apa jadi begini. Thumma wallat fil ardi la yudrikuha talibun wa la yu'jizuha haribun. Kemudian ad-dabah meneruskan tugasnya di bumi. Orang yang mencarinya tidak akan berjumpa dengannya, sedangkan orang yang lari daripadanya tidak akan lepas daripada dia. Hatta inna rajula la yaqum yata'awwadhu minha bis salati fatatihi fataqul ay fulan
al-an tusalli fayuqbilu 'alaiha biwajhihi fatasimuhu fi wajhihi thumma tadhhab. Sehinggalah ada seorang akan benar-benar nak berlindung daripada dabah itu dengan cara mereka mendirikan solat. Maka dabah tadi mendatangi mereka daripada belakang dan berkata kepada laki-laki ini, wahai fulan, baru kenal masjid, baru kenal sejadah, baru reti semayang. Kemudian dabah itu pergi ke depan dia, dia akan tampal muka orang tu dengan sesuatu. Agak bubuh emas, agak ialah pelituk muka, agak ialah puk, dia tampalkan pada muka orang itu. Wa yatahawarun nasu fi durihim fi asfarihim wa yashtarikuna fil amwal. Setelah dabah ini pergi, manusia akan kembali melakukan hubungan ekonomi dan sosial seperti dahulu kala, kata Nabi. Hadis ini diriwayatkan oleh ramai para ulama. Wallahu alam. Kalau tuan-tuan nak memahami hadis ni dengan suasana semasa, silakan, tak ada masalah. Ataupun mungkin benda ni belum berlaku juga, wallahu alam. Ulama berbahas apa rupa dia. Yang ini ada dibahaskan begitu banyak sekali. Ada yang kata dabah ini adalah unta Nabi Saleh, ada yang kata begitu. Ada yang kata binatang dabah ini ada al-jasasah. Ada yang kata dabah ini adalah ular yang jaga dinding Kaabah. Ada yang kata binatang ini adalah manusia sendiri yang boleh bercakap. Tetapi ada juga ulama, antaranya Syekh At-Tantawi dalam kitab Al-Wasit fi Tafsir Al-Quran Al-Karim, begitu juga Muhammad Fahim Abu Ubayyah, mereka mengatakan bahawa ada kemungkinan ini merupakan virus dan juga bakteria-bakteria berbahaya, dabatul ard. Mungkin saja yang dimaksudkan dengan dabah adalah pelbagai bakteria, virus berbahaya yang membuat manusia menderita. Banyak bakteria yang berbahaya, salmonella, macam-macam lagi. Dalam konteks virus, kita diserang berapa kali. Dulu kita diserang dengan swine flu pandemic, sesama babi, H1N1, serang pula H4N6, pergi pula H3N2, serang pula the H7N9. Sekarang ni COVID-19, tukar pula varian baru D614G, tukar varian baru lagi VUI 2020-12/01. Panjang betul, kuman ni kalau lama alamatnya makin banyak. Mikroorganisma ni benda kecil. Lebar virus lebih kurang dalam 0.5 mikron, sama dengan 500 nanometer. Mana 1 nanometer sama dengan 1 nisbah 1000 mikron. Kalau kita nak beranggapan ianya adalah dabah, wallahu alam. Tapi benda-benda halus yang dipanggil mikroorganisma ini, sama ada bakteria, fungus, virus, alga, jumlah mereka 20 kali ganda lebih banyak daripada binatang di muka bumi. Sebab itu kita berdoa kepada Allah, kalaulah ditakdirkan apa yang kita sedang takuti sekarang ini adalah dabatul ard, kita berdoa kepada Allah, Allah selamatkanlah kita daripada kena gangguan dabatul ard ini. Kalau ianya adalah bukan dabatul ard, tak ada masalah, tapi ianya tetap akan datang juga. Yang penting perbicaraan kita malam ni bukanlah nak mengatakan inilah dia COVID ni dapat, tak. Ini hanyalah pandangan berdasarkan kalau kita nak kaitkan dengan benda-benda yang sedang berlaku sekarang ini. Banyak nak diterangkan, tapi kita tidak boleh berlebihan masa kerana kita dalam suasana PKP ini. Saya kira sekadar itulah saja perbicaraan pada malam ini. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf sebarang kekurangan. Moga-moga bertemu pada lain-lain kesempatan. Marilah kita menadah tangan berdoa. Moga-moga Allah pelihara masjid kita, pelihara diri kita, pelihara tanah air kita daripada pandemik ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arzuq baladana Pahang Darul Ma'mur khasatan wa sa'ira biladil muslimina amatan as-sakha wan nama war rakha wa fadhha bihifzika min kulli makruh ya rabbal alamin. Allahumma inna na'udzubika minal baras wal junun wal juzam wa min sayyi'il asqam wa na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq ya kafi ya syafi ya wafi ya hamid ya majid. idfa' anna kulla ta'bi syadid waqfina minal hadi wal hadid wal maradi syadid wakshif anna minal bala'i ma la yakshifuhu ghairuka. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara
tahassanna bizil izzati wa tasamna bi rabbil malakut wa tawakkalna 'alal hayyil ladzi la yamut. Allahumma asrif an wilayah Pahang Darul Ma'mur wa Malaysia wa sairil biladil muslimin hadzal waba wa qina syarrid da wa najjina min jami'in anwa'il bala bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi baraka wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam.